Ya, terima kasih tiga yang pertama, 12 yang pertama. Ya, Tuan Nur Mahmud, Waalaikumsalam. Ya, Nur Mahmud, terima kasih. Teruskan perkongsian, share banyak-banyak Tuan dan Puan. Ya, Nur Mahmud, Sajali Mansur, Waalaikumsalam. Baharudin Haji Bahrin, Waalaikumsalam. Nur Muhammad, Alhamdulillah. Razalan Julaini, Waalaikumsalam. Abang Khazani, Ilyot Saad, Hano Ya, Sahih Wamek. Mahmud Hamdan, Waalaikumsalam. Fauziah Adam, Waalaikumsalam. Mak Saad, Waalaikumsalam. Mak Amizan, Waalaikumsalam. Azizan Jaafar, Waalaikumsalam. Ramai no, Tuan Mak Asyam, Kak Rizana Cik Ani, Hano IR, Zulkifli Yusuf, Yunus, Ahmad Tajuddin, Muhammad Ismail, Abid Abashi, Zalin Salim, Waalaikumsalam. Abdul Rahim, Waalaikumsalam. Agustin, Anthony, Waalaikumsalam. Ahmad Arsyad, Waalaikumsalam. Jauhar Isma, Waalaikumsalam. Okey tuan, teruskan perkongsian. Mohon saya. Semalam banyak orang kongsi. View pun naik tinggi. Tapi malam ni kalau ramai orang kongsi, view pun akan naik tinggi. Jadi tuan-tuan pun bolehlah majukan apa-apa soalan yang ada dalam hati dan perasaan tuan dan puan. Kita ni perjuangan marhem saja. Perjuangan rakyat. Dan yang nak juga bersama dalam perjuangan politik di tanah air kita. Kita ni bukan siapa-siapa. Kita ni cuma akar umbi dari berbagai-bagai parti. Yang paling banyak di sini daripada UMNO, PAS. Bersatu tak ada lah. Bersatu dia tak ada akar umbi. Kalau ada pun mungkin ketua-ketua mereka sajalah. Jadi Al-Kisah tajuk kita pada malam ini. Berkongsi dulu tuan-tuan. Terus berkongsi. Al-Kisah tajuk kita pada malam ini. Dan kita sebagai akar umbi UMNO ni rasa sedih dan kecewa lah. Dan sebab Perikatan Nasional dan tak sepatutnya dan tidak memberi walau satu kursi kepada Parti Islam se-Malaysia. Kalau lah kata Parti PAS tak minta kursi, tak apa. Kan? Sedangkan sebelum 9-10 hari bulan, kalau kita baca di Surat Khabar, Berita Harian ke, Malaysia Gazette ke, Sinar ke, jelas yang PAS menuntut sekurang-kurangnya 10 kursi. Bermaksud PAS dia pun ada strategi dia. Dia pun ada analisa dia. Tapi sayangnya, satu kursi pun Bersatu tak bagi kepada PAS. Dan hari ini, semalam dengan pagi tadi memang kecoh lah dekat media sosial. Petang sikit baru surat daripada Tuan Guru Datuk Seri Hadiawang keluar yang Parti PAS memberi laluan kepada parti-parti lain. Tapi benda ni sebenarnya PAS minta. PAS minta kerusi kepada Bersatu. Bersatu minta 10 kerusi. Kalau tak bagi 10 pun tak apalah. Bagilah 1, 2, 3 kerusi. Tak bagi 3 pun bagilah 2. Tak bagi 2 bagilah 1. Ini tuan-tuan, Sungai Besi, Bukit Bendera. Minta kerusi, dapat bendera. Dia bagi bendera ke saja kepada Parti PAS. Sedangkan tuan-tuan nilai sendirilah. Kalau tanpa Parti PAS, tak boleh tubuh Perikatan Nasional. Parti PAS tu lebih senior daripada Parti Bersatu. Parti Bersatu ni baru 4 tahun. Parti Bersatu ni akar umbi pun tak ada. Yang ada akar umbi ni Parti PAS. Bagaimana hari parti yang terbesar dalam Perikatan Nasional tak diberi walaupun 1 kursi. Ini kita kena cakap tuan-tuan. Kita kena cakap. Sebab kita pun ada bermuafakat dengan Parti PAS dalam muafakat nasional. Betul tak? Yang jadi tak berapa elok orang ni sebab Bersatu mai kacau down. Bersatu mai kacau down, biasalah Bersatu ni. Dia nak kat kita, orang tua-tua kata lah. Masakan enggang pula tuan-tuan, sorry no. Masakan tempur bersarang rendah kalau tidak ada apa-apa. Betul tak? Jadi sepatutnya bagilah 1 kursi, 2 kursi. Betul tak? Dan Alhamdulillah permulaan tu ada rakyat segelintir lah, bukan rakyat segelintir akar umbi, dia marah kepada Barisan Nasional UMNO.
sebab PAS tak dapat kerusi. Di cerita sebenarnya, Barisan Nasional tak boleh nak memandai-mandai kan, berkenaan dengan Perikatan Nasional. Sebab kita kena tahu, yang Barisan Nasional gabungan parti yang berdaftar dengan ROS. Perikatan Nasional juga adalah gabungan parti yang berdaftar dengan ROS. Bermaksud, kita telah diasingkan oleh Bersatu. Dulu kita bersatu dalam Muafakat Nasional. Tetapi Muafakat Nasional hanya berteraskan kepada signature, tanda tangan piagam yang kita buat di PWTC ketika kita masih lagi menjadi pembangkang. Bermaksud hari ini, Bersatulah yang bersalah. Bersatulah yang mengecewakan akar umbi PAS. Bersatu dah kencing PAS sebenarnya. Cakap straight to the point. Bersatu dah kencing PAS. Sebab tu tuan-tuan, kenapa hari itu ada juga orang duk marah saya? Kenapa duk halang UMNO sertai Perikatan Nasional? Kenapa kita akar umbi bangkit menentang segelintir kepimpinan UMNO seperti Tan Sri Anna Musa, Dr. Zahid Hamidi? Sebab apa? Sebab takut kena kencing lah. Siapa PAS kena kencing hari ni? Ini kira kena kencing tuan-tuan. Kena kencing. Kalau tak minta tak apa. Memang hari ini PAS dah keluarkan kenyataan memberi laluan. Tetapi sebelum kenyataan tu keluar, kan, PAS minta 10 kerusi dari Bersatu. Kan, kau ni dalam Perikatan Nasional ni siapa ketua? PAS ketua ke Bersatu yang ketua? Kan, Bersatu parti keahlian dia tak sampai pun 100,000. Tu tak diambil kira yang dah lompat masuk berjuang. Betul tak? Dia orang menang di pilihan raya ke-14 pun cuma 13 kerusi. Tinggal 12 kerusi kalah di Tanjung Piai. PAS ada 18 kerusi parlimen. PAS menang di banyak negeri. Bersatu satu negeri pun tak menang. Satu negeri tak menang, di Perak 1 kerusi. Betul. Di negara-negara lain pun lebih kurang macam tu je. Kan? Betul tak? Tapi kenapa hari ini PAS sepatutnya menjadi ketua dalam Perikatan Nasional dijadikan sebagai tunggangan kepada Bersatu? Memanglah dia akan minta PAS kena berlapang dada. Sebab tu dulu kita lawan. Kita pun, UMNO ni pun hampir-hampir terjebak dengan janji-janji manis Muhyiddin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin dari Parti Bersatu. Hampir-hampir kita tidak relevankan Barisan Nasional. Hampir-hampir kita terjebak masuk dalam Perikatan Nasional. Masa tu Tan Sri Anna Musa bukan main lagi. Calonkan Tan Sri Mulia Yassin sebagai PM selepas pilihan raya ke-15. Kita kena menyatukan parti-parti. Kita lawan. Kenapa? Sebab kita tahu dah kita akan umbi ni. Walaupun tak ada jawatan besar dalam parti, tak bermakna kita akar umbi ni tak cerdik. Di akar umbi ni ada profesor, ada golongan intelektual akademik, ada engineer, ada arkitek, ada macam-macam golongan ada. Nama je akar umbi, tapi kalau ikut kepada pendidikan tu, ramai yang bijaksana, ramai yang cerdik, betul tak? Jadi kita di akar umbi nampak dah. Kalau kata UMNO pergi masuk Perikatan Nasional, UMNO pun akan terima nasib yang sama macam Parti Islam se-Malaysia PAS terima nasib di PRM Sabah. Ini cerita tuan-tuan, kita akan cerita. Sebab apa? Benda betul. Kita tak boleh nak biar pi. Tak apalah. Biar pi lah, tak apalah. Memang Bersatu nak kita macam tu. Alah, PAS senang je. Tak bagi kursi pun tak apa. Dia kata biar pi lah. Dia nak macam tu. Sama dengan UMNO pun. Kalau ikut Presiden kita, Dr. Zahid Hamidi, tak apalah. Biar pi lah. Masuk PN pun tak apalah. Bubar PN pun tak apalah. PN tak relevan. Nasib baiklah kita Karumbi ni buat soalan bagi kat dia. Bagi kat Thomas Hassan. Dalam wawancara UMNO online. Nasib baik. Kita cepat sedarkan keseluruhan akar umbi UMNO
bersatu hati menolak penyertaan UMNO ke dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Kalau tidak, Bung Mokhtar pun, Abah Bung pun tak boleh buat apa. Betul tak? Sebab ini dah bersatu, tuan-tuan. Saya dah kata dulu. Share, tuan, share. Share lagi bagi tuan. Share, tuan. Saya dah kata dulu ni masalah yang sebelum ini saya dah kata. Semua parti dah kena makan dengan bersatu. Kecuali parti PAS. UMNO bersatu makan UMNO 15 kerusi. Parlimen. Tak kira DUN lagi. Bersatu dah makan ketua-ketua UMNO di Sabah hampir habis. Hampir habis ketua-ketua dia ambil masuk Bersatu Sabah. Nasib baik ada Abah Bung kita setia bersama Barisan Nasional Sabah. Bersatu dia hancurkan PKR. Dia ambil 10 ke 11 orang member of Parlimen PKR. Bersatu dia ambil juga yang amanah. Bersatu dia ambil semua, tuan-tuan. Bersatu ni, tuan-tuan. Dia ambil semua. Dia lagi tamak, dia ubah dari parti Peribumi kepada parti multiracial. Tujuan dia nak makan semua parti. Betul tak? Tinggal PAS dia tak makan. Kita kata jangan. PAS pun akan kena dengan bersatu juga. Kena, tuan-tuan. Yang kita ralat ni, tuan-tuan, sebab kita duduk bersama dengan akar umbi PAS. Kita bersaudara dengan akar umbi PAS. Selama 20 bulan, kita bersama akar umbi PAS. Akar umbi PAS ni banyak menolong kepada perjuangan kita. Kita kena akui. Banyak pengorbanan akar umbi PAS kepada perjuangan Barisan Nasional. Dalam mufakat nasional. Sebab tu hari ni orang kata cubik paha kiri, paha kanan terasa juga. Saya ni akar umbi UMNO rasa terasa jugalah. Kenapa lah bersatu ni buat naya kepada parti PAS? Ni kau buat naya, tuan-tuan. Sampai bila dah jadi macam ni, kena belapang dada. Hakikat SUA PAS minta kerusi. SUA BN pun keluar kenyataan. PAS minta agak 10 kerusi, betul. Tapi kakak satu kerusi pun bersatu tak boleh korbankan untuk parti PAS. Dengar cerita sebelum umum calon, PAS Kelabakan dah melancarkan jentera PAS, dah kutip derma untuk bertanding lah. Dengar cerita. Ada dalam portal PAS. Lepas tu tak apalah, tak bagi kursi, tak apalah. Orang kata Sungai Besi, Bukit Bendera. PAS minta kursi, mereka bagi bendera. SUA PAS duduk lambai bendera. Boleh bendera je pergi ke sana. Tak apalah. Semalam, masa majlis yang dikatakan untuk umumkan calon-calon Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Semua parti-parti dijemput. Dikabarkan parti PAS tak jemput. Patut ke macam tu? Patut tak bagi kursi pun jemputlah parti PAS. Mai ke majlis ramah mesra Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Hari ni PAS ni komponen Perikatan Nasional ke? Komponen yang terbesar dalam Perikatan Nasional. Kenapa lah Hamzah Zainuddin ni tak jemput PAS mai pengumuman calon? Ke tepi terus. Dalam Perikatan Nasional. Tapi nak kepada parti PAS. Ramai saya tahu, ramai akar umbi PAS yang kecewa. Sebab kami akar umbi UMNO pun rasa sedih dan kecewa. Kalau kami yang duduk dalam UMNO pun rasa sedih dan kecewa dengan perangai bersatu ni yang tak habis-habis, gila kursi, gila nak ambil kursi orang, gila nak ambil jawatan, semua jawatan mereka nak bulat. Kalau kami di akar umbi pun terasa. Kakaklah akar umbi PAS tak terasa, tentu terasa tajam lebih dalam lagi. Memang patut terasa. Memang patut terasa. Kalau tak terasa, nayalah, memang patut terasa. Sebab apa? Sebab kena kencin. Betul tak? Kena kencin lah. Tengok Parti Amanah. Parti Amanah tu lagi baru. Teruk. Dapat kerusi bertanding di Sabah. Nampak tak? Ni bukan saya nak racun. Saya cakap benda yang betul. Pasal kita dah lama duk bangkit benda ni. Masa tu ada juga segelintir sahabat terupa PAS tanya saya, kenapa nak tak bagi UMNO masuk ke PN? Kenapa tak bagi PAS serta EPN? Saya jawab macam-macam masa tu. Tapi biasalah benda tak jadi lagi. Semua orang tak berjaya.
Bila jadi macam ni, rasa lagu mana? Rasa kecewa lah. Kan, takkan kita ni, maksudnya bersatu ni, sangat mementingkan diri dia. Kan, sangat mementingkan diri dia. Dia fikir dia saja. Dia tak fikir sahabat karib dia, Parti PAS tu. Tanpa Parti PAS, PN takkan boleh wujud. Sebab UMNO tak mau sertai PN. MIC tarik diri. Maksud komponen hakiki yang tubuhkan Perikatan Nasional tu cuma Parti Bersatu dan Parti PAS. Dan parti yang terbesar dalam Perikatan Nasional adalah Parti PAS. Dia ada keahlian 1 juta lebih. 1 juta lebih keahlian dia. Bersatu, berapa keahlian dia? Elak. Betul. Kan? Dan kita tengok, kan, saya pantun sekali lagi no. Kan, Sungai Besi, Bukit Mendera. Minta kursi, boleh mendera, tuan-tuan. Inilah perangai Bersatu, tuan-tuan. Kalau kita tak sedar lagi, wallahualam lah, kita pun tak tahu nak kata bagaimana. Cuma hari ni alhamdulillah lah, UMNO Barisan Nasional tu dia sedar. Walaupun segelintir pemimpin macam Dr. Zahid Hamidi, Anwar Musa, dia masih mamai, tapi kita di Akar Rumbi ni dah sedar. Kita terpaksa menentang mereka kerana apa? Bukan tak sayang kepada Presiden UMNO. Bukan tak sayang kepada Tan Sri Anwar Musa. Tapi kita lebih sayang kepada Barisan Nasional dan juga UMNO. Kita sayang kerusi-kerusi yang kita menangi di pilihan raya ke-14. Kita juga sayang kepada kursi-kursi tradisi kita. Kita juga sayang kepada pimpinan Akar Umbi di bahagian-bahagian UMNO. Sebab yang akan jadi mangsanya kalau kita masuk dalam Perikatan Nasional adalah kerusi-kerusi yang di bahagian-bahagian UMNO Barisan Nasional ni. Tapi alhamdulillah lah, kan, setakat ni nampak kita masih boleh bertahan disebabkan sokongan padu Akar Umbi menyekat Presiden dan SUABN untuk buat keputusan, kan? Ikut bos lah, ikut Din lah, ikut Abah Din lah. Saya pun tak tahulah apa ilmu yang Tan Sri kemudian sini pakai. Terpukau habis semua. Kita punya leader macam Dr. Zahid ni macam mana boleh terpukau? Kita punya leader macam SUABN ni macam mana boleh terpukau? Terpukau sampai jadi hilang haluan, tuan-tuan. Kapal kalau hilang haluan, tuan-tuan, langgang batu tengah laut boleh karam, tuan-tuan. Nasib baiklah anak-anak kapal yang ramai ni duk tahan juga duk tahan tak bagi silat haluan. Okey, tuan. Tapi kita jangan rasa selamat lagi. Kan? Bersatu akan terus berusaha untuk melemahkan Barisan Nasional dan UMNO. Jadi pemimpin kita kena tegas. Kan? Jangan lemah, jangan tunduk kepada Parti Bersatu. Jangan termakan pujuk rayu Parti Bersatu. Jangan duk belah kesian sangat kepada Parti Bersatu. Nanti terjebak sesal kemudian macam yang PAS rasa hari ni. Ni baru di PRN Sabah. Tak masuk di pilihan raya ke-15 nanti. Tak tahulah banyak kerusi PAS nak terkorban ke Bersatu. Wallahualam lah. Bersatu ni, tuan-tuan, jenis buaya katak, tuan-tuan. Makan tak bisa kenyang, tuan-tuan. Kalau boleh semua kerusi 222 kerusi parlimen ni semua nak kat dia, tuan-tuan. Kalau ikut hati dia lah. Tapi tak boleh lah. Sebab dia parti kereta api tinggal kepala. Kerabak tak ada. Tak tahu duk tang mana, tuan-tuan. Duk dalam pejuang kot. Kan? Okey, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan. Saya cakap, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, ini politik, tuan-tuan. Kalau kita tidak ada ketegasan, tidak ada kebijaksanaan, kita akan dibuli oleh Parti Bersatu. Sebab Parti Bersatu ni, kekuatannya bukan di Akar Umbi. Kekuatannya di jawatan Perdana Menteri. Di jawatan Menteri-Menteri. Bila Parti Bersatu ni pegang jawatan Perdana Menteri, dia sangat kuat. Dia sangat-sangat kuat. Jadi kalau kita tak cukup tegas, tak cukup tegap, kita akan dipermainkan, dibuli. Dan akhirnya, ia akan menguntungkan Parti Bersatu. Tengok hari ni, tak ada apa-apa pun, dah sebut Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional. Realitinya, tak boleh sebut Kerajaan Perikatan Nasional.
kena sebut kerajaan sementara. Selepas runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Betul tak? Kan? Nampak tak? Asal janji, sokongan hanya sokongan ahli parlimen saja. Betul tak? SD ahli parlimen saja sampai pilihan raya ke-15. Tak ada cerita pun nak tubuhkan Perikatan Nasional. Tak ada cerita pun bersatu nak masuk Muafakat Nasional. Last sekali dalam Muafakat Nasional pun dia masuk. Dia bawa PAS masuk Perikatan Nasional. Dia hampir bawa UMNO masuk dalam Perikatan Nasional. Kalau ikut Presiden kita, ikut SYBN, memang kita duduk dalam Perikatan Nasional. Kita pun jadi serupa PAS hari ini. Minta kerusi, mungkin dapat 2-3 kerusi. Lepas tu kita merayu pula, tolonglah. Tak mau macam tu lah. Kita parti yang besar, PAS parti yang besar, UMNO parti yang besar. Takkanlah parti yang besar macam UMNO dan PAS ni nak ikut, nak duduk, nak ikut telunjuk parti kereta api tinggal kepala. Di akar umbi UMNO, akar umbi PAS, fikir-fikirlah hujah yang saya sampaikan ini. Ini bukan saya nak mecah belahkan penyatuan, tapi saya tak mau UMNO dikencing, PAS dikencing. PAS dah kena kencing dah. Kena kencing. Ini betul kencing atas kepala orang panggil tuan-tuan. Sebab PAS mohon kerusi. Kalau PAS tak mohon kerusi, tak apa. Dia mohon. Bila mohon 10, takkan dia bagi bendera saja. Awak dia ingat kita ni UMNO, PAS ni tukang pacak bendera aja kah? Nak suruh akar umbi, pi pacak bendera aja. Pi meraih undi saja. Adakah bersatu tengok akar umbi UMNO, akar umbi PAS ni tukang pacak bendera? Kita yang nak pacak bendera. Bersatu mana ada akar umbi, siapa nak pacak bendera kat mereka? Kita nak pacak bendera kat mereka. Tu saya kata, Sungai Besi, Bukit Bendera. Minta kerusi, boleh bendera. Kita ada pacak bendera. Duk meraih undi untuk mereka. Calon kita, dia tak bagi. Patut tak patut dia buat lagu tu? Tak patut. Berkawan lagu mana itu? Betul. Bertanding atas logo Perikatan Nasional. Bukan bertanding atas logo Bersatu atau logo PAS. Kenapa hari ni PAS tak boleh dapat kerusi? Kenapa mereka tak bagi kerusi kat PAS? Bersatu ni pengaruh besar sangat ke? Bersatu ni parti baru juga. Baru 4 tahun. PAS dengan UMNO ni parti sebelum merdeka. PAS, UMNO, PAS, UMNO dulu. MCA, MIC, PAS, 4 parti ni. 4 parti ni lawan ni. Merdekakan negara ni. Masa nak buat perlembagaan negara, 4 parti ni duk susun perlembagaan. Bukan PAS ni parti baru. Bukan parti baru wujud 4 tahun. Bersatu boleh 4 tahun. Hari yang 4 tahun nak gigit yang berpuluh-puluh tahun. Sebab tu tindakan Bersatu tak betul. Tak betul. Dia duk asyik nak ambil kesempatan, nak tunggang UMNO, nak tunggang PAS. Tak boleh UMNO dia ambil PAS. Tak boleh UMNO dia ambil PAS. Bila ambil PAS, kalau layan sahabat kita ni bagus tak apa, sahabat kita. Sahabat kita masa susah PAS ni. Kita kena ingat. Akar umbi PAS ni, sahabat kita masa susah tuan-tuan. Berjuang dengan kita sama-sama. PRK. 7 PRK, Kawasan Barisan Nasional. PAS mai tolong. Betul. Lepas tu, bila PAS duduk dengan Bersatu, Bersatu tak bagi muka langsung. Duk tengok Taqiyuddin, duk lambai bendera. Saya kata, Sungai Besi, Bukit Bendera. Minta kerusi Taqiyuddin boleh bendera. Naya tak? Naya lah. Kita nak letak muka kita di mana? Betul. Jadi, benda ni kena betul balik. Dulu kita cukup strong, tuan-tuan. Satu Malaya gerun dengan kita, tuan-tuan. Satu Malaysia gerun. Sampai DAP kata ini penyatuan Taliban. Sampai DAP kata penyatuan UMNO dan PAS penyatuan Taliban. Sampai tahap lagu tu. Tuan-tuan, takutnya Bersatu, DAP, PAN, PKR kepada Muafakat Nasional. Tapi hari ini, Muafakat Nasional tak boleh buat apa. Macam mana Muafakat Nasional nak bagi kerusi? Muafakat Nasional bukan gabungan parti yang berdaftar dengan ROS. Barisan Nasional tak boleh nak kata nak tolong. Sebab yang berkuasa dalam Perikatan Nasional Bersatu, bukan PAS. PAS ni besar. Tapi ada abang nama Bersatu. Abang nama Bersatu ni asyik bully parti PAS.
Nanyalah. Kalau saya tak bersuara, siapa nak bersuara? Saya bersuara sebab apa? Sebab apa? Sebab sakit hati. Sakit hati. Sakit hati dengan perangai bersatu ni. Sebab bersatu ni perangai dia tak apa elok. Tak ubah-ubah. Duk cari jalan nak jadi ketua. Dan tak cukup sokongan akar umbi. Dan naik atas belakang parti-parti sahabat. Parti-parti sahabat ni bagus-bagus. Mimpin kita ni lembut-lembut. Dan Presiden Bersatu bukan orang baik sangat. Betul lah. Dia janji macam-macam. Lepas tu dia suruh kita berkorban. Macam Tun Mahathir lah. Manifesto bukan kitab suci. Ni perangai Mahadirisme ni, ideologi Mahadirisme ni masih duduk dalam Bersatu. Tak? Macam hari ni parti petai tak tanding di Sabah. Tak apalah parti Bersatu tanding di Sabah. Suka sangat Tun Mahathir ni. Boleh buka langkah di Sabah. Ini cerita tuan-tuan. Ya tuan-tuan cakap benda betul. Berapa lama? Siapa nak jaga hati akar umbi PAS hari ni? Akar umbi UMNO lah kena jaga hati mereka. Adakah akar umbi Bersatu nak jaga hati akar umbi PAS? Tak ada. Akar umbi dia pun tinggal apa kerat. Adakah pemimpin Bersatu nak jaga hati akar umbi PAS? Tak ada. Dia buat tak tahulah. Dia bagi alasan PAS tak boleh menang. Awak kursi-kursi yang Bersatu bertanding tu semua boleh menang lah. Semua boleh menang. Tu tuan-tuan. Mereka berpakat. Untung kat mereka tuan-tuan. Kita tukang gali lubang. Gali sana, gali sini. Untung semua masuk kat lubang tu. Boleh kat mereka semua tuan-tuan. Tuan-tuan. 73 kerusi. Satu kerusi pun tak boleh kat PAS. Aduh, sakit hati tuan-tuan. Sopa PAS tak wujud di Sabah tu. Nanya tak kepada akar umbi PAS di Sabah? Nanyalah. Bersatu ni teruk betul lah. Tak tahu nak kata macam mana tuan-tuan. Ya, ada persoalan tuan-tuan. Ya, jebat kencana politik Muhyiddin kena hati-hati. Memanglah kena hati-hati. Kena waspada. Kena hati-hati, kena waspada dan tegas. Kalau kita berhadapan dengan pemimpin politik macam Tan Sri Yassin ni, kita kena tegas. Kita kena pertahankan hak kita. Kalau kita tuntut apa-apa, pastikan kita dapat. Kalau dia kata, tak apalah, biar ampilah. Nanti kita gantilah tempat lain. Kalau kita percaya kata-kata janji-janji manis dia, pakai apa? Kena kencing kali kedua di atas kepala orang tuan-tuan. Bersatu ni duk kerja kencing atas kepala orang je. Dulu buat manifesto, kencing 32 juta orang rakyat Malaysia. Hari ini nak kencing pula parti-parti yang mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia. Nak kencing UMNO, nak kencing MIC. MIC pun nak kena kencing tuan-tuan. Nasib baik dia sedar. Pasal bobo hancing ni. Opa-opanya Bersatu nak kencing MIC. MIC pun tarik cepat-cepat keluar daripada Perikatan Nasional. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia akan sauk je gerakan. Dah tahu Barisan Nasional ni tak berkenan dengan gerakan ni. Dah tahu dah Barisan Nasional nak ambil semua kursi-kursi yang ditinggalkan gerakan. Gerakan pun mereka buat masuk dalam Perikatan Nasional. Untuk apa? Nak bagi belaga dengan Barisan Nasional lah. Nak bagi bertindih kursi. Okey tuan-tuan. Yang terbaru nak cerita kat tuan-tuan. Depa pagi tadi ke? Apa tu Tok Zahid, Tan Sri Yassin, dan lain lah. Berbincang. Katanya tak mau bagi 3 penjuru. Tak mau bagi bertindih. Tok Zahid pun keluar kenyataan. Kita akan pastikan tidak akan berlaku penindihan kerusi antara BN dan PN. Saya takut dah. Pasal apa? Siapa nak kena ni? PN nak kena ke BN nak kena? Kalau harap Tok Zahid, confirm BN kena. Jadi kita minta lah kepada Abah Bung, ada 2,900 orang ni, share sikit tuan-tuan. Kita minta kepada Abah Bung, tegas, jangan tunduk kepada Bersatu. Kena tegas betul-betul. Jangan mengalah walaupun sedikit. Abah Bung kan pendekar, orang kuat, panglima, anak Sabah yang berani menegak
Pemimpin Sabah yang setia, tidak meninggalkan parti ketika kita hilang kuasa dan kedudukan dalam kerajaan. Di Abah Bung kena tegas dan jangan duk percaya sangatlah kepada Tok Zahid ni. Tok Zahid ni senang makan umpan, tuan-tuan. Jadi senang makan umpan. Orang janji apa pun dia percaya. Kalau Muhyiddin janji kat dia, dia percaya. Bila kena kencing, dia mula melengung. Kena tipu. Jadi kita tak mau lagi UMNO kena tipu. Kita tak mau Barisan Nasional kena tipu. Dan kita tak mau presiden parti kita kena tipu. Malulah kita kalau presiden kita, SUABN kita asyik kena tipu. Tak mau mereka kena tipu. Malulah kalau kena tipu, betul tak? Jadi kita kena pastikan jangan kita mengalah walaupun satu kerusi yang kita dah umumkan kepada Bersatu. Bersatu yang kena mengalah. Kalau tak mengalah, bertindihlah. Kita jangan mengalah. Dan jangan tengok Presiden Bersatu sebagai Perdana Menteri. Kalau Presiden UMNO pergi tengok Presiden Bersatu atas jawatan Perdana Menteri, memanglah Presiden UMNO akan rasa telur jadi kecil. Tengok dia sebagai Presiden Bersatu. Kena tengok dia sebagai Presiden Bersatu. Jawatan dalam kerajaan, jawatan dalam kerajaan. Jawatan dalam parti, jawatan dalam parti. Kalau jawatan Perdana Menteri, jawatan Menteri dalam kerajaan, kita nak bawa masuk dalam parti, bermakna mark or respect kepada Presiden dan parti yang besar akan hilang. Maksud masa kita berbincang atas nama parti, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak boleh duduk di tengah. Dia kena duduk di tepi sebab parti dia kecil. Kalau meeting berkenaan dengan kerajaan, dia duduk tengah sebab jawatan dia Perdana Menteri, dia boleh chair. Di meeting under parti, dia tak boleh chair. Sebab dia parti dia kecil. Akar rumbi tak ada, dia duduk tepi lah. Parti is parti. Jawatan dalam kerajaan, jawatan dalam kerajaan. Kalau nak bawa jawatan dalam kerajaan dalam berparti, Barisan Nasional PN, jenuh. Pakai kena bully dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Abah mereka bukan abah kita. Kalau abah kita, dia tak kencin lah kat parti PAS. Betul? Abah PBBM lah. Abah Azmin. Cakap mana betul? Kita tengok orang ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi majlis mesyuarat antara gabungan. Tak boleh. Parti dia kecil, gabungan dia kecil. Betul? Kalau nak bawa jawatan Perdana Menteri dalam berpolitik, dalam meeting parti ni, nampak sangatlah. Nak tunjuk kuasa, nak guna kuasa, salah guna kuasa lah lagu tu. Tak maaf lah. Bukan nak kasar. Sebab kita tak mau UMNO, tak mau PAS kena bully. Tak mau Bersatu ambil kesempatan jadi parasit. Ni parasit. Tengok parasit. PAS pula di pokok, dia main jadi pokok parasit. Bila akar-akar rombi pokok PAS kata, pasal apa jadi lagu ni? Kita minta 10 kerusi. Kenapa satu kerusi pun tak bagi? Kita kena berlapang dada. Pokok parasit pun gelak. Kak. Jadi macam tu, tuan-tuan. Ada apa soalan ni, tuan-tuan? Yaakob, aku duk rasa Bersatu untung dapat kursi lebih, yang rugi UMNO. UMNO ni rugi tak rugi lah, tuan-tuan. Barisan Nasional 40 kerusi juga. Bung Mokhtar tegas. Sebab Barisan Nasional Sabah ni, dia ada kuasa otonomi. Yang mana pusat tak boleh nak buat keputusan kepada Barisan Nasional Sabah. Maksud Tok Zahid tak boleh nak buat keputusan untuk Barisan Nasional Sabah. Yang mengetuai, yang ada power, dia punya commander dia adalah Abah Bung. Sebab ketegasan Abah Bung lah kita dapat 40 kerusi. Kalau harap dekat Tok Zahid, harap kat SUABN, pakai dapat 15 kerusi, tuan-tuan. Tahniahlah kepada Abah Bung. Kita banggalah. Inilah anak Sabah yang hebat. Anak Sabah yang betul-betul mempertahankan maruah, mempertahankan amanah, tuan-tuan. Yang boleh kita harap berjuang dengan penuh kesetiaan, kejujuran kepada anak-anak Sabah dan anak-anak Malaysia. Amnya, kita bangga dengan Abah Bung.
Kita harap lebih ramai lagi pemimpin macam Abah Bong. Dan kita minta di malam ni, 3,000 orang duk tengok ni, Abah Bong jangan berganjak walaupun satu kerusi. Kita nak bersatu yang berganjak. Kalau dia tak berganjak, bertindih, kita lawan bertindih. Kan? Kenapa? Pasal kalau kita bagi muka dekat bersatu, dia kencin kat kita lagi lah. Cita-cita bersatu tu tinggi. Kan? Dia nak menguasai semua negeri sebagai ketua. Dia nak menguasai negara sebagai Menteri, Timbalan Menteri dan segala-gala jawatan yang besar. Kat kita ni tuan-tuan, kan? Dia bagi hak belen-belen tuan-tuan. Kan? Orang kata depa ni makan daging, makan kulit, makan daging, makan sup tulang. Kan? Makan kulit. Kat kita dia bagi bulu tuan-tuan. Kan? Dia bagi bulu kita tuan-tuan. Dia buat kita ni UMNO dan PAS sebagai singa sarkas. Kan? Singa sarkas lawan Pakatan Harapan. Yang untungnya parti bersatu. Bersatu mana melawan DAP? Bersatu mana lawan Pejuang? Bersatu mana lawan PAN? Bersatu mana lawan PKR? Siapa lawan Pakatan Harapan? Bukan kita ke UMNO, BN dan PAS. Tapi Muhyiddin bersatu nak buat kita singa sarkas. Kita berlawan teruk-teruk. Kan? Bila boleh, semua boleh kat bersatu. Bila kita merungut, jangan. Kita kena berlapang dada. Ini penyatuan. Perasan tak tuan-tuan? Kena ingat, mereka dah buat kita singa sarkas lah ni. Tengok PAS. Dia bagi PAS pacak bendera tuan-tuan. Dia suruh PAS pacak bendera je. Tara tu lah bersatu buat dekat PAS. Dan dia orang pun memang tak puas hati lagi dengan UMNO. Tak puas hati. Tapi kita sekat awal. Terima kasih kepada akal kaum B UMNO, akal kaum B Barisan Nasional, kerana anda tegas, anda cekal, anda boleh membaca pergerakan, permainan bersatu, dan kita alhamdulillah tidak dijadikan singa sarkas oleh parti bersatu. Dan pertahankan. Jangan kita jadi singa sarkas. Itu yang penting tuan. Okey, ada persoalan tuan? Okey, Syahidan Tahir. Ya, Mak Fauzi gi. PAS dia tak tamak bro. Tak macam parti lain, Mak Fauzi gi. Rujuk balik kronologi fakta dia. PAS mohon 10 kerusi. Fakta dia. Kalau PAS tak mohon, okey. PAS boleh berlapang dada. Bila PAS mohon, bersatu tak bagi. PAS minta juga, bersatu tak bagi. Lepas tu, Dr. Ashraf Wajidi pun tolong minta untuk PAS. Tolong minta. Dia post dekat page rasmi Dr. Ashraf Wajidi. Minta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekurang-kurang bagilah 1-2 kerusi kepada parti PAS. Itu pun tak dilayan. Ketua Pemuda tuan-tuan. Ketua Pemuda Barisan Nasional. Dia punya sayang dekat PAS ni. Dia punya terasa tu. Dia pun mohon kerusi kepada parti PAS. Tapi tuan-tuan, itulah tuan-tuan. Bila orang tak ada hati perut kat kita tuan-tuan. Hak jenis perut hijau tuan-tuan. Siapa minta pun dia tak peduli tuan-tuan. Yang dia peduli, semua pihak kena berkorban kepada bersatu. Dia buat kita singa sarkas. Okey tuan-tuan. Ada yang marah saya, hak nak marah saya marah lah. Saya cakap benda hak betul. Hak marah saya tu pun, dia duduk diam, dia fikir. Betul tak betul saya kata ni? Dia fikir lah. Saya ni nak bagi sedang ni, kadang-kadang terpaksa buat berbagai-bagai cara. Umbi kita ni sedang. Supaya kita ni tak kena kencin. Orang tak buat kita ni singa sarkas. Duk lawan Pakatan Harapan, kita lawan Pakatan Harapan. 22 bulan masa lawan Pakatan Harapan. Siapa duk kena tangkap dengan polis? Kalau bukan orang UMNO, orang PAS, pimpin UMNO, pimpin PAS. Betul. Kita yang ambil risiko yang banyak lawan dengan DAP ni. Bersatu ada lawan DAP. Mana ada lawan DAP? Nak buka mulut pun tak berani tuan-tuan. Dia ni betul-betul lah, baling batu sembunyi tangan. Kita kena duk buat kerja macam-macam. Jawatan pulun dekat dia. Kerusi pun pulun dekat dia. Inilah parti bersatu tuan-tuan. Kita duk ada mufakat nasional cukup elok. Dia cemburu. Dia caca marbakan. Dia asyurakan.
Bubuk Ashura kan muafakat nasional. Ni muafakat nasional tak boleh buat apa. Okey tuan-tuan. Ada apa soalan tuan-tuan? Tanya mic kat saya, saya boleh jawab. Adi Rayyan hentam sampai lebam pucuk-pucuk. Kena bagi tahu. Kita ni dalam perjuangan ni, hak betul kita kata betul, hak salah kita kata salah. Sebab apa saya kata macam tu? Orang tua-tua dah pesan. Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna lagi. Kalau sesal kemudian kita melalak tak berguna lagi. Orang kata, biar pahat berbunyi sebelum rumah siap. Kalau rumah dah siap, pahat berbunyi tak berguna lagi. Sekarang kita ada masa lagi untuk menyelamatkan keadaan. Kita kena tahu siapa musuh kita, Pakatan Harapan DAP. Kita juga kena tahu siapa musuh dalam selimut kita, Parti Bersatu. Dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang tamak. Tambah lagi satu, Azmin Ali. Itu pun cukup rakus. Rakus dan tamak. Cakap benda betul. Orang buat kita hari ni sampai terpaksa menghalalkan cara. Pimpin macam Azmin pun kita terpaksa nak halalkan. Siapa halalkan Azmin? Bersatu. Siapa kena halalkan? Kita. Tak naya kepada kita? Tak malukah kita? Rakyat. Rakyat tahu siapa itu Azmi Ali. Sah rakyat tahu. Tapi hari ini tu nampak ada pula selintir daripada pemimpin kita duk menegakkan benang yang basah. Tak bolehlah, tu patut saya tak pertahankan dia. Saya malu kepada rakyat. Sebab saya tahu mata rakyat belum rabun. Mata rakyat semuanya terang-terang. Lebih terang dari mata saya. Betul. Ini cerita tuan-tuan. Sebab tu akar umbi UMNO, akar umbi PAS kena bersatu. Kita walak kepada pemimpin kita. Saya pun walak kepada pemimpin. Sebab kita ni walak kepada pemimpin lah. Kita tak mau pemimpin kita dibuli oleh pemimpin bersatu. Ni pemimpin kita terpaksa walak kepada Muhyiddin Yassin. Walak kepada Azmin Ali. Walak kepada Hamzah Zainuddin. Tak nampak? Kita kena halang benda ini. Sebab kita sayang pemimpin kita. Sayang parti kita. Kita sayang suara rakyat kepada parti kita. Kita tak mau akar umbi kita dijadikan singa sarkas. Okey, tuan ada soalan tuan? Ya, Zul Zainal Abidin, mengapa UMNO biar bersatu meletakkan banyak kerusi dalam PRN Sabah, PRK Sabah dah lebih kurang sama banyak dengan UMNO? Ini semua tuan-tuan sebab wujudnya Perikatan Nasional. Kalau Perikatan Nasional tak wujud, mereka tak sebebas itu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kita masih bertanding 40 kerusi. Kita letak juga 2 calon wanita dan ramai calon anak muda, termasuk yang paling muda umur 23 tahun. Bersatu, satu wanita pun tak dicalonkan. Nampak? Bersatu tak calon seorang wanita pun tuan-tuan. Oh, saya tak tahulah nak kata macam mana kat Bersatu tuan-tuan. Mimpin kita bukan semua. Yang lemah hanya presiden kita. Dengan SUA-BN ni lemah. Di sana pun ada juga, di sebelah kawan kita pun ada yang lemah sopa presiden kita dengan SUA-BN kita lah. SUA-BN kita ni tuan-tuan. Saya pun tak tahulah kenapa jadi macam tu. Dulu masa jadi pembangkang 22 bulan. Tan Sri Anwar Musa ni garang tuan-tuan. Garang, tegas, berani, nampak berwibawa. Tapi bila saja dapat jawatan menteri, dapat gelaran menteri, dia dah macam termakan budi yang banyak dengan Muhyiddin Yassin. Dia pula dah jadi macam orang bersatu tuan-tuan. Semua orang tak tahulah kepada Tan Sri Anwar Musa ni. Saya pun tak tahu nak kata apa. Jugalah macam Tan Sri Anwar Musa. Dia bukan tak nampak masalah yang Tan Sri Anwar Musa duk buat ni. Dia jadi sopa lembik kata. Bersatu nak buat pun buatlah. Buatlah, tak apalah, sokonglah sampai jadi macam tu. Jadi orang kata layang-layang putih tali. Nasib baiklah ada kaum B ni.
Duk terbih dalam layang kan. Duk terbih orang kata. Tak okey, soalan apa tuan? Ada apa soalan lagi tuan-tuan? Teruskan share. Muhammad Syahidan, tak pakat bagi elok, jadi lagu tu lah. Nak pakat elok lagu mana Tuan Syahidan? Perangai bersatu ni tak serupa orang tuan-tuan. Kalau perangai mereka serupa orang tak apa. Perangai mereka serupa apa tuan? Tak tahu nak kata apa tuan. Duk fikir kerusi mereka, duk fikir jawatan menteri, jawatan-jawatan utama tuan-tuan. Kalau bersatu ni serupa orang, senang nak bincang tuan-tuan. Kan? Di pemimpin kita ni banyaknya orang. Kan? Pemimpin kita ni pula Presiden pegang jawatan cuma Duta Timur Tengah Bertaraf Menteri. Presiden UMNO pula tak pegang jawatan dalam kerajaan. Walaupun UMNO tu parti terbesar, barisan terbesar, tapi bila meeting UMNO duduk sebelah kiri. Kan? Kepala turun kepala sengit pi kan presiden kita. Kalau bercakap dengan Muhyiddin ke dengan siapa, sengit kepala pi dengar. Nampak? Sebenarnya dia lah kena jadi pengerusi. Dia gabungan terbesar, parti terbesar mewakili rakyat. Tapi kerana parti bersatu tu, presiden dia Perdana Menteri, jadi presiden dia bawa jawatan Perdana Menteri dalam meeting parti. Jenuh lagu tu. Kena ada had dia. Kalau kita presiden kita terpaksa tunduk kepada presiden bersatu sebab presiden bersatu tu Perdana Menteri, jenuh lah kau ambil singa sarkas. Okey tuan, ada persoalan ke tuan? Abdul Latif, nasib baik ada saudara Hasmi. Saya seorang tak cukup tuan-tuan. Nasib baik tuan-tuan sokong, percaya kat saya. Terima kasih banyaklah kepada akar umbi UMNO. Kan? Akar umbi PAS. Masih banyak. Ya, tuan mau percaya kat saya lah. Kalau tuan tak mau percaya kat saya pun duk gila seorang-seorang orang kata lah. Tapi tuan-tuan percaya kat saya, tuan-tuan berjuang bersama dengan saya, akhirnya alhamdulillah kita selamatkan parti kita dari terjebak dalam selut berduri Perikatan Nasional. Perikatan Nasional selut tuan-tuan. Dalam selut ada duri tuan-tuan. Dalam selut ada duri lagi. Luang cantik dalam mangkuk. Doroyan mangkuk tuan-tuan. Ni cerita ni Perikatan Nasional. Tekat straight to the point. Bersatu ni tuan-tuan, dialah satu parti yang tamak aloba, yang sanggup memecah belahkan kesemua parti semata-mata ingin menjadikan bersatu sebagai parti yang terbesar di Malaysia tuan-tuan. Contohnya, hari ini dia belum lagi dapat mandat rakyat. Dia berdiri atas sokongan daripada pemimpin yang menyokong dia. Bayangkan selepas pilihan raya ke-15 dia dapat mandat rakyat. Ni, keluar taring tuan-tuan. Sekarang keluar taring. Kan taring dia pendek lagi. Dia tokak Tuan Zahid, kita hisap darah Tuan Zahid. Dia tokak SUABN, dia hisap darah. Dia tokak Abdullah Nur, dia hisap darah juga. Presiden kita ni sopa kena pukau. Sopa kena pukau, minta maaf tuan-tuan. Lemah lembut. Dulu bukan main garang lagi tuan-tuan. Jumpa Tuan Mahathir. Tuan Mahathir nak bubar UMNO. Kan? Tuan Mahathir bagi dua pilihan kat presiden kita. Tak silap dia. Yang pertama, kan, dia minta UMNO bubar UMNO lah. Dan pemimpin UMNO, ahli UMNO masuk bersatu. Presiden kita garang. Dia kata apa? Takkan ular lidi nak telan ular sawah. Masa tu presiden kita macam ni. Didakwa di mahkamah tuan, kes tu. Kes tak mau bubar UMNO, tak mau ikut Mahathir, kan dakwa di mahkamah tuan-tuan. Okeylah dia berani hadapi kes di mahkamah. Kita kagumlah. Betul tak? Tapi hari ni pasal apa yang hari dulu lawan Tun Mahathir ini? Sekarang dengan Muhyiddin, tengkuk pun tak ada tulang tuan-tuan. Patah tulang tengkuk orang kata. Naya tuan-tuan benda ni tuan-tuan. Cakap betul, presiden kita ni supaya kena pukau. Kok minum ayam apa-apa kot. Kok presiden kita mana tahu minum ayam apa-apa kena pukau ke. Yang pandai-pandai berubat sikit lah presiden kita ni. Nak bagi sedar sikit. Sedar. Tengok SUABN tu. Jaga sikit suara mulut, jaga sikit, jangan dia buat kacau bilau sangat. Betul tak? Risau saya. Sopa kena pukau. Ya. Boleh. Nasib baiklah ada Abah Bung. Nasib baiklah. Barisan Nasional Sabah tu autonomi.
Tok Zahid tak boleh buat apa. SUABN tak boleh buat apa. Nasib baiklah. Kalau lepas kat presiden kita, lepas kat SUABN, mau tinggal 10 kursi, tuan. Ada apa soalan lagi, tuan-tuan? Ada apa soalan lagi, tuan-tuan? Ya, Rizal Syahri, Presiden BN sekarang memang lemah, tak tegas seperti Presiden yang sebelum ni. Yalah, tak tegas. Dia ni, dia macam was-was tau. Contoh masa saya tanya soalan kat dia dalam siri wawancara di UMNO Online. Soalan saya tu, adakah logo Barisan Nasional akan diguna pakai oleh UMNO dan komponen di Pilihan Raya ke-15? Dia nak jawab, tuan-tuan, tak tahu lagi baru nak bincang pakai logo apa. Nampak ke? Kita terpaksa gerakkan gelombang dalam media, gerakkan gelombang rakyat supaya logo tu jadi keramat. Kita duk cerita tiap malam kenapa jangan tukar logo, jangan tukar logo. Sebab apa? Kalau tukar logo, bukan kita ketua lagi. Muhyiddin jadi ketua. Kan? Bukan Anwar Musa lagi SUA. Tapi Hamzah Zainuddin SUAPN. Tak mau logo tu lah orang nak buat kita, orang tunggang kita. Dah tahu orang nak buat kita. Lawan lah. Jangan duk jadi burung pelatuk. Kan? Kalau nak jadi burung pelatuk, lepas jawatan tu, bagi hak timbalan naik. Kan? Kita nak pemimpin utama, jangan duk jadi burung pelatuk. Muhyiddin kata apa? Duk angguk-angguk. Tok. Tok. Kan? Tegas. Boleh. Tak boleh. Cakap straight kat dia. Tak boleh. Nanti akar rumbi parti kami mengamuk. Kan? Ni sampai akar rumbi dengan segintir mimpin bertempur pula. Ada macam SUI Akbar Tan Sri Musa tu. Kan? Suruh kita patuh. Memanglah kita patuh kepada pemimpin. Tapi takkan kami nak patuh kat Muhyiddin. Kami tak mau patuh kat Muhyiddin. Muhyiddin nak tipu kami. Okey, tuan, ada apa soalan, tuan? Apa soalan tuan share, tuan? Ya, Kak Ashnah Kasim, TM pengaruh kuat. Dia ni, tuan-tuan, dia pengaruh tak kuat mana pun, tuan-tuan. Tun Mahathir ni, Kak Ashnah. Yang jadi kuat dia ni, tuan-tuan, dia pandai main tipu. Dia kencing sana, kencing sini, janji sana, janji sini. Kan? Itu saja. Nak kata dia ada pengaruh hebat. Dia turun 2-3 hari di PRK Slim. Kan? Dia bukan main nak lambung lagi calon pokok petai. Kan? Tapi kesudahan dia, kita Barisan Nasional disokong PAS menang besar. Walaupun dia menggunakan statement Najib dah dihukum oleh mahkamah, Najib tu pencuri, perompak, penyamun, terbukti sah, dia kata. Tapi rakyat tetap sokong calon Barisan Nasional. Akar umbi UMNO, akar umbi PAS bekerja keras untuk menangkan calon Barisan Nasional. Tak nampak pun akar umbi bersatu. Tapi bila menang, Muhyiddin kata, ini bukti. Kemenangan di Slim, bukti. Rakyat menerima dasar Kerajaan Perikatan Nasional. Oh my lah. Apa tu? Pengkaji macam Merdeka Center, bukan medical lah. Merdeka Center. Tu keluarlah segolongan kecil, golongan akademik. Yang keluarkan berbagai-bagai analisa. Kononnya Muhyiddin ni disokong oleh 69% rakyat Malaysia. Tadi saya tengok dekat Malaysia Gazette, Tan Sri Muhyiddin Yassin buat live di Sabah. Orang tengok 90 orang. Saya pun terkejut. Tan Sri Muhyiddin Yassin 30 minit buat ucapan di Sabah. Di page Malaysia Gazette. Page Malaysia Gazette ni kuat lah, tuan-tuan. Page yang besar orang tengok. Saya kata, betul ke Menteri Malaysia bercakap ni? Betul tak betul? Saya tenyih mata dia. Betul ke Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tapi Merdeka Center kata 69% rakyat kita menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Merdeka Center kata Perikatan Nasional disokong oleh 53% rakyat Malaysia. Tapi yang tengok live ucapan Perdana Menteri Malaysia bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga pengerusi Perikatan Nasional cuma 90 orang.
Saya kata ni betul ke Menteri ni? Saya tengok pula live bosku tadi. Pukul 8.30 ke 8.45. Oh, dekat 6,000. 6,000. 6,000 orang. Saya kata bosku macam Menteri pula. Dia ni mantan Menteri je. Kan? Tapi dia live 6,000. Ada kot 15 minit. Tan Sri Yasin buat live 30 minit. 90 orang. Saya kata, nampak sangat yang rakyat pun tak suka kepada Tan Sri Yasin. Rakyat Malaysia pun tak percaya kepada dia. Dia yang duk percaya yang rakyat percaya kat dia. Rakyat tak percaya kat dia. Kan? Tak percaya dia. Dulu mula-mula tu duk percaya jugalah. Kita duk panggil abah. Lah ni abah depa bukan abah kita. Abah depa lah, abah bersatu. Semua bersatu boleh. Semua nak bolot dekat depa. Abah Din. Rakyat tak suka pun nak lagi jadi Menteri. Tapi tak apalah, biar pergi kat dia tuan-tuan ha. Kan? Orang kata tak apalah, tak mau cakap lah benda tu. Okey tuan, ada soalan lagi tuan? Share tuan, share. Ya, Joe Khairul Hisham, page UMNO online, komen pun tak buka. Apa cerita ni? Takut orang kecam ke bro? Kencing kuat kau ni. Page UMNO online, mana tak buka? Sentiasa terbuka lah. Saya komen sedia lah. Macam page saya terbuka. Saya mana pernah tak bagi orang komen. Pasal saya ni sedar kelemahan saya. Manusia tuan-tuan, dia suka dipuji. Dia suka disanjung. Dia suka dibodek. Dan sifat semula jadi manusia, tak suka dikritik. Maksudnya, kalau kita tak boleh dikritik, bermaksud kita jiwa kecil. Orang nak kata kita babi ke lembu ke kuda, biar orang kata. Yang penting kita buka kita punya komen. Kan? Pasal kita nak tengok berapa ramai yang komen negatif, berapa ramai yang komen positif. Dan saya nak check akaun-akaun tu, akaun betul atau akaun palsu. Macam duk komen kat saya negatif-negatif dalam page saya check satu persatu. 90% akaun palsu. Tapi yang positif ni 100% akaun betul. Saya nak tahu. Kan? Okey tuan-tuan. Ya, Nordin Leh, kita mesti jadi orang baik. Itu niat mesti adalah share tuan sebelum teman. Niat nak jadi orang baik tu kena ada lah. Kita ni semuanya pendosa. Siapa yang tak buat dosa? Semua buat dosa. Sebab kita ni manusia biasa, bukan maksum. Tapi mestilah dalam hati kita nakkan pengakhiran yang baik. Sebab tu kita mesti bercita-cita nak menjadi orang yang baik. Bagaimana kita nak menjadi orang yang baik? Kita tiru perangai orang baik. Orang baik tak semestinya kena mengalah sedia. Orang baiklah orang yang fleksibel, orang yang sederhana, tegas, boleh toleransi dan tak dipijak oleh mana-mana pihak. Kalau kita dipijak oleh orang, masa kita baik lagi. Kalau orang bully kita, orang pijak kita, maksud kita baik lagi. Kita menganiaya diri kita, maksud kita tak baik. Tapi kalau kita lawan penindasan, lawan penganiayaan, kita orang baik sebab kita tidak menganiaya kepada diri kita, tidak menganiaya kepada keluarga kita, tidak menganiaya kepada kumpulan yang menyokong kita. Itu maksud orang baik. Okey tuan. Okey tuan, apa soalan lagi tuan? Don Rambo. Hidup Bung Ismi. Masihlah panggil saya Bung kan. Nama Bung ni tuan, besar kan tuan tu. Bung Karno, Bung Soeharto. Di Sabah ada Abah Bung. Abah Bung ni tuan-tuan jagalah pimpin ni. Kita akan kena bagi sokongan yang padu kepada Abah Bung. Supaya Abah Bung terus tegas dan yakin. Dan kepada Abah Bung, kami akan rumbi UMNO, akan rumbi Barisan Nasional, Muafakat Nasional. Menaruh harapan yang tinggi kepada Abah Bung. Kita harap Abah Bung tegas dan jangan mengalah dengan tekanan-tekanan yang diberi oleh Parti Parasit Bersatu. Okey tuan, ada soalan lagi tuan-tuan? Ya, Mahal Ali terbaik, biarlah rakyat sedar dan buka mata sikit siapa sebenarnya PBBM ni. Ya, kena beritahu. Kena beritahu. Kena beritahu. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi. Jangan rumah siap baru pahat nak berbunyi. Ingat pesan orang tuan-tuan.
Masakan tempua bersarang rendah kalau tidak ada apa-apa. Ingat, bersatu ni, dalam pulut tu ada jarum, tuan-tuan. Dia bagi pulut manis kat kita. Dalam pulut ada jarum, tuan-tuan. Kita makan pulut dia, masuk ke jarum, tuan-tuan. Jaga-jaga dengan bersatu, tuan-tuan. Kena letakkan di tahap yang tertinggi kewaspadaan kita kepada bersatu. Sebab bersatu nampak tak apa nak bagus ni. Ini bukan parti orang baik ni. Kalau parti orang baik, dia tak buat lagu tu, tuan-tuan. Okey. Apa yang tuan, soalan apa ni? Zahid apa ni? Nasaruddin Cik Dino. Zahid juga jangan takut lah lawan atau tak lawan lah. Tu kita kata, Tok Zahid kita. Keras sikit tengok. So Tok Zahid tegak sikit tengok. Jangan lembik tengok sangat lah. Tu dia kepala. Lembik tengkuk sungguh lah. Dulu ni, lawan Tuan Mahathir ni dia tu. Tuan Mahathir kata bubar UMNO. Oi, ulang lidi nak makan ulang sawah. Hari ni, tengkuk dah lembik. Saya pun tak tahu sebab tengkuk lembik, tuan-tuan. Keras tengkuk balik ni. Tegak tengkuk balik. Jangan sengit sangat. Tunjuk tegak ni. Nak sembang dengan pimpin dan bersatu ke. Jangan tunduk kat dia. Tegak. Sembang tegak sama tegak. Jangan kita duk pergi ke tu. Bila kita pergi lagu tu, rakyat tengok apa? Kita tunduk kat dia lah. Dia tak tunduk tengkuk dia pun. Dia tak tunduk kat kita pun. Kita lah. Lagu tu. Jangan duduk kat tu. Tegak je. Tengok mata tegak sebut. Dul. Jangan duduk. Lagu tu. Ya. Tok Zahid lagu tu. Saya nadang sedih tengok. Dulu Tok Zahid tegak dah. Sejak. Muhyiddin ni dalam negeri tengkuk melembik habis dah. Dahsyat. Okey tuan. Kritik pimpin memang kena kritik. Kalau tak kritik, tertib lah parti kita. Duk buah air nak tertib lah. Kita tak mau parti kita naik tertib. Tidak? Tertib nak cuci susah, tuan-tuan. Nak upah penjelam lagi nak cuci tertib ni. Ya, Firdaus, saya jujur respect dengan tuan ni. Selepas BN UMNO jatuh, tuan tetap dengan pendirian. Sekarang rakyat dekat Semenanjung dah mula sedar. Ya, Tuan Firdaus, memang. Kita tak mau tipu rakyat. Masa kita di Membangkang pun, kita lawan Sahabat tu. Masa di kerajaan pun, kita kawal nafsu kita. Bukan makna berkuasa ini, kita nak mencari kesenangan kepada diri kita. Tak salah nak cari kesenangan. Tapi jangan sampai kita ditunggang oleh orang yang jahat. Seperti Parti Bersatu ni. Jadi kita kena tegas. Sebab kita belum betul-betul menang lagi. Kita jangan tidur awal. Kita kena bangun cepat. Sebab kita minta Presiden UMNO bangun tidur. Mimpin UMNO bangun tidur. Mimpin PAS bangun tidur. Bangun, jangan terjebak jauh lagi. Habis kita, tuan-tuan. Habis. Pecah belah siapa? Yang duk pecah belah kan siapa dia? Akar umbi kedua-dua belah parti lah. Pasal akar umbi kita diam. Lama-lama apa? Macam air pipe. Tuan-tuan ada air pipe bomba. Kita buka air tu, buka habis. Lepas tu kita tutup, sekat air tu keluar. Berapa lama kita bersekat? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apa kesudahan nanti? Pipe akan pecah. Sama juga dalam sistem kepartian. Kalau pemimpin di atas ni sekat kebangkitan akar umbi menentang Bersatu, dia sekat macam air tadilah. Akhirnya parti akan pecah. Kita tak mau parti kita pecah. UMNO atau PAS pecah. Kita ada pengalaman pecah tubuh Bersatu. PAS ada pengalaman pecah tubuh PAN. Dan perkara yang sama boleh berulang. Kalau kita pecah lagi sekali, Bersatu akan untung besar. Sebab tu kita UMNO PAS tak boleh pecah. Sebab tu apa jadi kat PAS, kita tolong. Sebab akar umbi PAS kawan kita. Bersama dengan kita. Okey tuan-tuan, saya berhenti dulu. Sebelum saya tulang ni, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, istiqamah. Yang teri sepesan sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Terima kasih tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.